Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya, King Alif. So, seterusnya kita nak belajar tentang bagaimana untuk kita add produk di TikTok Shop. Jom kita mula. Okay, so jika tuan-puan dah login, dah siap tadi, kita dah buat document verification, kita dah buat masukkan details dekat seller profile. Seterusnya kita pergi kepada products, okay, untuk kita add produk. Okay, so pertama pergi ke products dan pergi pada manage products. Okey, di sini tuan-puan, hari ini saya akan ajar tuan-puan cara bagaimana untuk add produk fashion. Untuk produk yang lain-lain dia lebih kurang sama je, tapi jika ada kategori yang, sebagai contohnya tuan-puan tengok dekat sini, saya add produk. Okey, so jika ada kategori yang tak ada tuan-puan, dekat sini tak boleh nak letak. Okey, sebagai contohnya adalah kids ke macam ni kan, tak boleh nak letak, ataupun ada benda-benda yang nampak tak, dia jadi colorless lah kita panggil dia, tak boleh. Jadi saya akan berikan cara bagaimana untuk tuan-puan email kepada mereka. Saya akan tunjukkan step by step untuk video seterusnya. Okey, so jom kita mula untuk masukkan produk fashion. So sebagai contohnya saya letak seluar jeans slim fit stretchable, dia nama saya Bang Bob. Alright, so dekat sini automatically dia akan keluarkan kategori yang mungkin related to kita. So pilihlah mana yang related. Macam saya menswear, underwear, men's bottom, jeans. Okay, so sebelum saya terlupa, dekat bahagian product name ni pastikan tuan-puan isikan nama yang jelas. Sebab dia akan melibatkan search. Bila orang search, nanti akan ada function dekat TikTok Shop, dia akan ada function orang search. Jadi jika keywords kita tu sama seperti apa yang dia search, lebih bagus lah. Alright, so ini nama dia, slim fit, stretchable, abang Bob. Ini kategori dia. So brand ni tinggalkan, isikan no brand. Jika tuan-puan ada brand, tuan-puan perlu letak new brand, tapi tuan-puan perlu ada apa kita panggil tu, my IPO. Nak kena ada brand tu lah. Jadi kalau tak ada, isi saja no brand kat sini. Okey, kat sini optional. Dekat bahagian bawah ni semua optional, tapi kalau isi lebih bagus. Sebab apa? Lebih detail orang tahu tentang produk kita tu. Okey, sebagai contohnya seluar ni bagus untuk season apa? Macam saya all season, stretchable, medium, ataupun kita boleh kata high lah. High kalau di stretchable. Okey, wash, yang ni hand wash only ke. Lepas tu occasion, boleh pakai untuk apa? Boleh pakai casual ke, business ke. Ini tuan-puan isi kat sini lah. Alright, so fit, dia ada tulis slim fit. Yang ni full length. Okey, material apa? Katalah kita cotton, and then pattern apa? Plain. And style kita, katalah kita punya style apa? Kita ambil basic lah. Okay, waist height, low waist. Ini pun penting. Ada setengah orang ditanya high waist ke, mid waist ke, low waist ke, atau isi lah. Okay, size type regular. Alright, so dah lengkap details kat sini. Alright, seterusnya masukkan product image. So tuan-puan kena isikan 3, tapi saya cadangkan lebih banyak gambar lebih baik. So isikan saja gambar tuan-puan. Okay, isilah gambar tuan-puan. Katalah tuan-puan isi sajalah gambar apa-apa. Saya tunjuk ni sebagai contoh je untuk tuan-puan tahu. Okay, gambar Cikgu Zul. So yang ini kena upload 3, sekurang-kurangnya 3. Okay, sekurang-kurangnya 3. Okay, sekurang-kurangnya 3. Dia tak boleh lebih 5 MB. Dia tak boleh lebih 5 MB. Okay, so letak 3 dekat sini. Lepas tu white background 1. Pastikan ada yang white background lah. Maksudnya yang kosong belakang dia.
And then isikan sikit product description kita tuan-puan. Isikan di sini product description sikit lah. Dia akan macam ni. Seluar slim fit premium 100% cotton. Lepas tu katalah 220 GSM. Detail-detail kita. Warna datang dengan biru, hitam dan light blue. Boleh, okey, boleh stretchable. Dan isilah detail-detail lain lagi. Kalau nak letak point, isikan point kat sini. Dia akan keluar point macam tu. So buat cantik lah. Okey, so buat cantik supaya orang boleh baca kita punya details tu. Okey. Dan pertanyaan-pertanyaan yang orang selalu tanya lah, tuan-puan isikan saja. Okey. Gitu. Alright. So untuk okey, dah isi dah settle lah dekat sini. Untuk product description kita turun ke bawah. Di sini dia kata ada size chart. Dulu tak wajib tuan-puan update size chart, tapi sekarang ni wajib untuk kita gunakan size chart. Okey, kena ada size chart. Kena ada size chart. So kita perlu add new size chart. Okey, dekat sini kita kena isilah. Ini size chart yang diberikan oleh TikTok. Dia akan keluar macam ni lah. So kita isi saja. Okey. Ini untuk yang TikTok bagi, ataupun kita dah ada gambar. So kalau kita dah ada gambar, tekan je upload image. Dekat sini upload image sizing kita, sizing chart kita lah. Ataupun nak gunakan dekat sini template, kita buat template barulah. So dekat sini isilah. Okay, so katalah kita ada one size je, semua 30 cm katalah. Petak je seluar kau. Okay, so size, so 30 dia akan nampak macam ni lah. Nampak? So ini adalah untuk kita gunakan TikTok punya function lah. Kalau kita ada gambar, terus dia tekan gambar, dia akan keluar macam ni lah. Okay tuan-puan. So seterusnya, kalau ada video, isikanlah video. And then untuk variation pula, kita boleh enablekan variation. Katakanlah kita punya variation tu kita ada dua, color dan juga color kita isi dululah, blue, black dan juga light blue. So kita dah ada 3 variation. Katalah ada 3 warna dan ada 4 size. So kita pilih pada size. Kita buat 38 40 42. So inilah size dia. Nampak? So bila tuan-puan dah isi kat sini color, uploadkanlah gambar tu. Kalau lah kata gambar tu warna biru, seluar kita warna biru, uploadlah warna biru. Okey, katalah seluar tu warna hitam, uploadkanlah seluar tu warna hitam. Okey. So tuan-puan upload lah. Okey. So size dah isi, produk, color pun dah isi. Seterusnya dekat bahagian bawah ni variation list. Inilah kita isi tadi, blue, black, light blue, dan size dia 38 sampai 42, 38 sampai 42, 38 sampai 42. So di bahagian retail price ni tuan-puan isilah berapa harga tuan-puan nak jual. Untuk harga ni saya nak bagi tahu tuan-puan, harga ni kalau boleh jangan bermain dengan harga lah. Maksudnya sebab sekarang ni kita tak tahu lagi di jangka masa akan datang berapa banyakkah percentage yang akan kita dikenakan oleh TikTok. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu juga masuk kos-kos lain seperti kos return, kos packaging, kos macam-macam lagi kos. So masukkanlah harga yang sesuai dengan keuntungan bakal tuan-puan dapat. Okay, so contohlah saya isi kat sini RM35. So isilah semua RM35. Ataupun tuan-puan nak edit sekali je, dekat sini tekan batch edit.
Dekat bahagian atas ni RM, tekan saja 35 dan tekan apply. So dia akan automatically terus buatkan, tak payah satu-satu nak tekan. Dan kuantiti, tuan-puan perlu isikan kuantiti yang betul tuan-puan ada. Jangan tuan-puan letak 5,000, 6,000 suka-suka hati. Sekejap lagi ada tuan-puan akan dapat masalah. Apa masalah dia adalah bila stok tak ada tapi kuantiti tu ada 3,000. Tapi tuan-puan dah remove dah. Sesiapa yang add to cart semasa tu, dia masih lagi ada kat dalam bag dia. Faham tuan-puan? Maksudnya walaupun dia tak beli sekarang, dia add to cart, kuantiti tu ada dekat dia, sebab dia add to cart dah. Okay, so saya tak cadangkan untuk tuan-puan tipu kuantiti ni. Isi kuantiti yang suitable dengan apa yang tuan-puan ada sekarang. Katalah semua size ni saya ada 100, tekan apply, so semua dah ada dah. Okay, seller SKU ni kalau tuan-puan ada, isikan. Kalau tak ada, tak payah. Okay, seterusnya dah settle dah dekat bahagian variation list, kita pergi pada shipping and warranty. Tuan-puan, ini pun saya cadangkan tuan-puan tolong saya buat kiraan gram yang betul. Disebabkan sebelum ni kita ada masalah di mana ada orang meletakkan gram tu 10 gram, tapi barang yang dijual tu barang dia tu berkilo-kilo. Barang dia 3 kilo tapi di sini-sini 10 gram. Jadi shipping memanglah akan murah, tapi at the end TikTok dapat detect ada orang cuba untuk menipu. So TikTok kenakan charge kat dia. Jadi at the end dia fikir-fikir dah tak untung. Kenapa TikTok tolak duit saya? Sebelum ni pernah viral. Sebelum ni ada orang yang kata TikTok tolak duit dia sampai beratus-ratus ribu. Itulah sebabkan shipping yang mereka letakkan ke sini tak betul. Jadi macam mana nak kirakan gram yang betul ataupun kilogram yang betul? Okey, cadangan saya adalah tuan-puan pack dulu satu barang tuan-puan, lepas tu timbang terlebih dahulu. Pack yang dah siap yang dah siap tanki card, dah siap balut, dah siap apa semua, yang dah siap untuk dihantar kepada customer. Okey, yang dah siap untuk dihantarkan kepada customer. Jangan barang itu saja, bukan yang dah siap. Yang dah balut plastik, yang dah letak thank you card, yang dah letak apa lagi, dah letak perfume ke, ataupun dah letak free gift ke. Isikan kilogram yang tepat. Okay, so isikan kat sini, katakanlah saya dah total semua 2 kilogram, dan dimension box ni pun sama. Sebab tu saya cakap siapkan packing dulu, lepas tu baru ukur dan timbang. So lepas dah timbang, dah ukur, isikan saja di bahagian sini. Alright, so dia akan keluarlah estimate shipping fee kita lebih kurang RM7. Okay, so warranty, kalau barang kita tu ada warranty, tuan-puan boleh isilah warranty. Kalau tak ada, tinggalkan saja. Dan bawah sekali ni ada cash on delivery. Tuan-puan kalau nak on lah. Kalau tak nak on, tak apa juga. Okay, sebab apa? Sebab banyak juga orang yang dapat barang return kan. Cadangan saya adalah, kalau saya on sebab saya nak increasekan saya punya conversion rate tu. Tapi rugi adalah bila barang tu return balik dekat saya. Jadi saya dikenakan charge lah. Tapi kalau tuan-puan dah isikan struktur harga yang betul untuk penjualan tuan-puan tu, saya rasa tak ada masalah untuk barangan ni lah, untuk kita buat COD. Jadi itu saja untuk upload produk. So jumpa saya dekat next video, cara bagaimana untuk upload, nak request kategori, jumpa saya dekat next video untuk belajar bagaimana untuk add kategori yang tak boleh kita nak gunakan di TikTok Shop.